Baik, hari ini cikgu akan jelaskan kepada anda dua fenomena gelombang. Yang pertama adalah pelembapan dan kedua adalah resonans. Kita mula dengan pelembapan dahulu. Pelembapan ini paling penting adalah dia berlaku apabila sesuatu gelombang dia mengalami kehilangan tenaga. Kehilangan tenaga. Dia ada dua jenis pelembapan. Yang pertama adalah pelembapan luaran. Ini yang pertama. Di mana sistem ayunan kehilangan tenaga bagi mengatasi daya geseran ataupun rintangan udara. Cikgu gunakan contoh seperti buaian. Katakan buaian, anda tolak buaian dan anda biarkan buaian itu untuk berayun dengan sendiri. Anda tolak, pada mulanya dia akan tinggi, dan lama-lama dia akan berhenti. Dan sebenarnya sebelum dia berhenti, dia mengalami pengurangan amplitude. Anda boleh lihat graf sesaran melawan masa. Ini buaian yang anda tolak tadi. Pada asalnya amplitude-nya tinggi. Amplitude-nya tinggi, lama kelamaan amplitude-nya akan semakin berkurang dan berkurang. Anda tengok tingginya ni semakin berkurang. Jadi apa yang berlaku semasa pelembapan? Yang pertama, amplitude berkurang. Tetapi ada satu yang masih tetap, iaitu frekuensinya adalah sama ataupun tetap. Kenapa frekuensinya tetap? Kita boleh lihat dari sini. Anda tengok dari tempoh. Tengok sama saja jaraknya ni. Tengok sama. Tempohnya sama, cuma ada yang akan berubah adalah amplitude. Kita beralih kepada pelembapan yang kedua, dipanggil pelembapan dalaman, di mana dia kehilangan tenaga juga, tetapi disebabkan renggangan dan mampatan zarah-zarah yang bergetar dalam sistem tersebut. Sebagai contoh, sistem spring. Untuk sistem spring ini, dia sebenarnya akan mengalami kedua-dua pelembapan. Pelembapan luaran sebab ada daya geseran ataupun rintangan udara, dan pelembapan dalaman dalam sistem itu sendiri kerana disebabkan renggangan dan mampatan zarah-zarah itu. Seterusnya kita beralih kepada resonans. Resonans. Ini adalah resonans. Resonans ini dia selalunya dikaitkan dengan satu istilah. Dia berkait rapatlah dengan istilah ini. Frekuensi asli. Frekuensi asli. Frekuensi asli ni apabila suatu sistem ayunan ini dia ada frekuensi aslinya sendiri. Iaitu dia mempunyai frekuensi untuk dirinya saja. Itu maksudnya frekuensi asli. Dan resonans berlaku apabila suatu sistem ayunan dikenakan daya luar, ada daya luar yang mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi asli sistem ayunan tersebut. Itu maksudnya resonans. Semasa resonans, ini yang pertama, sistem berayun dengan frekuensi aslinya. Itu yang pertama. Dan kedua, sistem berayun dengan amplitude maksimum. Amplitude maksimum, mari kita tengok bandul Barton di bawah. Ini dinamakan bandul Barton. Bandul Barton. Ada A, B, C, D. Apabila bandul loyang X ini digerakkan, ini digerakkan. Sebenarnya X ini dia ada frekuensi aslinya sendiri ya. Apabila digerakkan frekuensi asli, tenaga ini dia akan pindahkan ke A, B, C, D, menyebabkan keempat-empat bandul itu dia akan berayun. Yang mana satu akan berayun dengan amplitude maksimum? Adakah A sebab benang dia paling pendek ni, ataupun D?
Benang dia panjang, mungkin benang dia panjang, dialah amplitude yang paling maksimum. Okay, untuk melihat mana satu amplitude maksimum, selalunya yang sama panjang benang ni lah. Okay. Iaitu C. C ini dia akan berayun pada amplitude yang maksimum kerana bandul C ini dia mempunyai frekuensi asli yang sama dengan bandul X. Okay. Dan inilah yang akan mempunyai amplitude paling besar. Dan anda boleh kaitkan juga dengan tenaga. Okay. Tenaganya pun juga adalah maksimum. Sebab itulah dia boleh menghasilkan amplitude yang besar. Jadi cikgu harap anda boleh bezakan pelembapan dan resonans. Okay. Pelembapan adalah kehilangan tenaga dan dia boleh berlaku dalam dua keadaan, sama ada luaran seperti daya geseran dan rintangan udara ataupun dalaman. Okay. Dalaman maksudnya dalam sistem itu sendirilah, selalunya disebabkan renggangan dan mampatan zarah-zarah. Manakala resonan pula dia berlaku apabila terdapat daya luar yang mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi asli sistem ayunan tersebut.